Okey kita tengok ni contoh satu set soalan SPM melibatkan semualah. SPM dia bukan form 4, form 5, dia daripada form 1, form 2, form 3, form 4, form 5. Kamu tengok soalan nombor 1, nombor 2 tu dia cerita pasal form 1, form kamu belajar dalam form 1, form 2, form 3 kan. Siapa dah lupa dikatakan apa kamu belajar angka bererti dengan nombor piawai tu. Okey. Nombor 3 pula kat sini adalah kamu akan jumpa asas nombor. Asas nombor tingkatan 4. Okey, jadi kita akan tengok cerita dia. Apa soalan nombor 3 kat sini? Nombor 3, ingat lagi asas nombor? Nombor 3 kat situ diberi bahawa X dan Y. X dan Y masing-masing ialah nilai dalam asas 10. Nilai dalam asas 10. Ini kita panggil dia digit value. Digit value kita panggil dia nilai digit. Nilai digit biasanya dia memang dalam asas 10. Okey. Jadi contoh kat sini soalan dia bagi ada 120011 asas 3 dan 54321 asas 7. Dia kata apa? Digit value yang mana? Value untuk digit 2 saja. Digit 2. Jadi yang ini akan mewakili X, yang ini akan mewakili Y. Berapa value dia kat sini? Dia value dia kita akan letak kuasa kat atas ni. 0, 1, 2, 3, 4 sampai jumpalah kita nak siapa kita nak tu. Kita nak 2 sampai jumpa 2. Dia apa value dia? Kita akan ambil yang besar dia dulu. 2 darab dengan base dia 3 power by 4. Ambil kalkulator. Ambil kalkulator, kamu tekanlah tengok dapat berapa. 162 saya 2 darab 3 kuasa 4. Okey, 162. 162 adalah apa? X. Ni macam mana? Ni senang dekat je. 0, 1. Tak payahlah buat semua. Kita tak sampai 2 tu. Sampai 2 cukup. Stop. Siapakah dia? 2 darab base dia 7 power by 1. Ini akan dapat 14. Apa soalan nak? X plus Y. X plus Y. Jadi kita akan dapat X campur Y sama dengan 162 campur dengan 14. Dapatlah jawapan kita 176. 176. Dapat answer dekat A. Okey. Ini revision balik. Pasal apa? Base number. Okey, ada 2 soalan kat situ. Simple je tanya. Boleh macam biasa kalau kamu ada apa-apa nak tanya, kamu tanya terus je, saya tak ada masalah. Saya tanya. Okey. Kamu stopkan saya, cikgu. Sekejap. Nak tanya. Kalau kamu tak tanya, saya continue je. Nombor 4. Nombor 4 ni senang. Sebab apa? Dia bagi base 2 dengan base 2. 10, 11, 0 asas 2 campur dengan 1011 asas 2. Yang ini sebab base 2 kamu boleh pakai calculator. Kamu boleh pakai calculator, easy lah. Okay? Tapi saya akan buat manually kat sini. 10110 campur dengan 1011 asas 2. Bila kita tambah untuk base 2, pendengar untuk base 2, nombor yang terlibat dalam base 2 hanyalah 0 dan 1. Bila dia melibatkan jumlah dia akan jadi 2 kita akan terus jadikan dia sebagai 10. Nampak? Kalau 3 dia akan jadi 2 plus 1, 11. Kalau jumpa 3. Ni macam ni kita campur 0, 1, 1. 1 campur 1 jadi apa? 2. 2 maksudnya apa? 10. 1 campur 1, 2 lagi. 2 maksudnya apa? 10. 1 campur 1, 2 juga. 2 akan jadi 10. Okey, 1 campur 1, 2. 2 lagi 10. Siap. Dapatlah answer kita duduk dekat C. Tapi kalau kamu boleh pakai kalkulator, pakai je. Cuma kadang-kadang dalam soalan objektif, kalau kita dah cakap buat ni sekejap je. Tak payah tekan, tak sempat tekan kalkulator, nak pergi mode, nak pergi base tu nak cari. Okey, cuma kalau pakai kalkulator, kita kena pakai apa? Binary bin.
Macam mana nak tekan dia? Kamu tekan mod, tekan sampai jumpa base. Ini kalkulator yang biasa kan. Mod base, kemudian tekan saja 10110, tekan bin, campur dengan 1011, tekan bin, sama dengan, dapat tu jawapan. Itu kalau guna kalkulator. Okay. Dalam SPM biasanya asas nombor tak banyak, 2 soalan. Saya pun target ramai cikgu, saya termasuk saya pun saya target mungkin 2. Dan 2 soalan macam ni lah. Satu soalan simple, satu soalan ada problem solving sikit. Dia cerita pasal X, Y lah, apa semua. Okay. Itu soalan asas nombor. Saya nak cari soalan dalam set SPM ni. Kita nak akan cari soalan topik form 4 saja. Apa topik form 4 yang akan jumpa? Okay, dalam masa sejam insyaAllah kita tengok. Next. Okay, cukai bukan. Form 4, poligon kamu tak belajar kat sini. Sekejap saya cari form 4 lagi. Kuadratik. Kuadratik ni senang ni, nombor 15. Expand je. Kan? Tengok sekejap. Nombor 15. Ini mudah. Kuadratik. Nampak? Jumpa kuadratik. Sekejap, saya lupa. Asas nombor kamu belajar tak? Form 4 ke Form 5? Saya cerita je. Kena kamu tak belajar, mesti kamu pening saya cerita tadi. Okay. Tak apa. Kita pun dah cerita tadi, tak apa. Nombor 15 kan? Saya confuse. Form 4 ke Form 5? Saya tengok kejap. Form 4. Baik salah. Okay. Nombor 15 ini kuadratik kan. Kuadratik bab 1 kamu. Okay, kita tengok. Dia bagi ini simple je. Expand je. 3x minus y squared minus 2x x minus 2y. Okay, dia tanya equal dengan apa. Ini expand saja. Untuk bracket ada square, kamu expand, kamu kena ingat dia mesti akan jadikan apa? 3 jawapan. Okey. 3 jawapan maksud apa? Yang depan kita akan square kan, kita akan jadi kat sini. Bila kita square akan jadi 9x squared. Okey, minus yang tengah ni kita darab semua. Darab semua maksudnya ni darab ni darab ni. Jadi saya tulis dia sebagai apa? 2 darab dengan 3, darab dengan negatif 1. Lepas tu dia akan jadi kat sini 6. 6 apa? X dan Y. Yang belakang pula dia akan plus. Kenapa plus? Sebab square. Bila kita square, negatif semua akan jadi plus. Plus apa? Y square. Yang ini masuk saja. Terus kan dia akan jadi itu negatif X squared plus dengan 2XY. Dah kan? Susun saja. 9x squared minus 1x squared 8x squared. Kat situ negatif 6 campur 2. Ini sama negatif 6 campur 2. Boleh ambil kalkulator. Huruf jangan try, nombor saja. Kita akan dapat negatif 4xy. Dan last kali y squared kat situ tambah dengan y squared. Susunan ikut soalan. Biasanya dia ikut macam ni. Soalan yang dapat, kita dapat jawapan kat situ adalah C. Okey, ini mudahan. Expand saja. Okey, terus kita pergi soalan seterusnya. Yang ini kamu punya. Teori graf. Nombor 16 kan, teori graf. Tengok. Okey. Nombor 16 cerita pasal apa? Teori graf kan.
Okey, apa benda teori graf ni? Tengok soalan. Dia kata apa? Berikut ialah maklumat bagi suatu graf yang mempunyai satu gelung dan berbilang tepi. Okey, apa maksud gelung dan berbilang tepi? Kalau gelung, dia ada satu huruf, contoh A. Ni kita panggil dia gelung. Okey, gelung kan? Gelung, loop ataupun bahasa Melayu kita gelung. Okey, gelung. Dalam bentuk koordinat maksudnya A pergi dekat A juga, dia akan jumpa AA. Dia benda yang sama. Dari A pergi ke A, itu gelung. Apa benda satu lagi? Berbilang tepi. Berbilang tepi kena ada dua titik. Contoh A pergi B. A pergi B maksudnya ada dua garisan yang menghubungkan antara A dengan B. Macam mana dia hubung tak kisah. Lurus ke bengkok ke tak kisah. Jadi ini kita panggil dia berbilang tepi. Okey, multiple edge. Itu kan? Ini kan berbilang tepi. Okey. Macam mana nak cam berbilang tepi? Ada dua benda yang sama. Contoh kat sini A pergi ke B, lepas tu jumpa lagi sekali A pergi ke B. Ada dua benda yang repeat. Itu namanya berbilang tepi. Okey. Jadi tengok soalan ni, kalau kamu tengok betul, kamu akan nampaklah cerita dia. Dia kata PQRS kan? Ada berapa tu? Ada 4. Vertices dia, bucu dia ada 4. V tu vertices, ada 4. Kemudian dia beritahu ada PQ, kemudian ada PR. Ini maksudnya apa? P pergi ke Q. And then P pergi ke R. And then P pergi ke S. Okey. Okey. Kemudian ada apa? Asing-asingkan. Lepas tu dia jumpa QQ. Maksudnya ada loop, ada gelung dekat Q. Nampak? Repeat. Ada gelung dekat Q. Kemudian kita jumpa Q pergi ke R. Q pergi ke R. Ada satu line. Q pergi ke R. Kemudian dia ada RS. RS dan RM maksudnya apa? Berbilang tepi dekat RS. Okey. Jadi kita boleh check objektif tu. Okay, kita check objektif sekejap. Tengok. Saya pakai mouse kat objektif ni. Okey. Tengok sini contoh. Yang pertama kita check paling senang, kita check loop dulu. Loop dia dekat gelung dia dekat Q Jadi ni betul. A okey, B okey, C pun dekat Q, D dekat S. Dia jumpa dah seorang. Seorang merapu dah. Habis out. Jadi seorang yang pertama ni kita dah pangkar dia kan. Okey, D out pangkar. Habis out seorang. Okey. Dekat ni. Kemudian kita check apa? Kita check apa tadi? Berbilang tepi. Berbilang tepi dekat mana tadi? Dekat RS. Dekat RS. Maksudnya RS mesti ada berbilang tepi. RS, ni satu line je. Satu line saja. Sepatutnya dekat RS mesti ada dua garisan. Kan? Jadi yang A pun dah out. Kan? A pun dah out. Angka. Tengok dia macam tu je nampak. RS ada dua, sini RS pun ada dua. Okey, yang mana satu? Okay, sekarang kita check pula satu-satu yang lain. Siapa saya buat ni? PQ. Okey, PQ maksudnya ada tak PQ? Ada, sini ada PQ, sini pun ada PQ, cantik. PR. Sini ada PR, sini pun ada PR. Ada PR, okey. Kemudian PS. Sini tak ada PS. PR, PQ je. PS tak ada. Yang ini ada. Yang ini ada PS. Jadi dah dapat dah jawapan kita. Jadi jawapan kita adalah B. Dah macam main tic-tac-toe. Okey. Itu cerita dia. Kan? Pasal apa? Berbilang tepi dan juga gelung. Okey. Ya. Padam Okey. Itu soalan ni. Di mana jawapan kita B kan tadi? Okey. Boleh faham kan? Sekarang kita pergi tengok next question. Nombor 17. Nombor 17 pun ada teori graf juga.
Teori graf juga. Kita tengok 17. Nombor 17 kat situ. Tengok. Apa dia bagi kat situ? Dia ada satu gambar rajah. Dia minta apa tu? Hitung bilangan darjah. Ni total lah. Sum of degree of vertices. Sum of degree of vertices. Maksudnya jumlah darjah keseluruhan. Okey. Jumlah darjah dia formula kan. Jumlah darjah adalah sama dengan 2 darab jumlah tepi. Jumlah tepi. Okey. Jadi tepi tu apa? Kamu kena faham tepi tu apa? Tepi ni adalah edges. Edges adalah garis. Garis. Contoh soalan ni senanglah kita buat. Kita hanya pergi kira saja kat situ. Tengok. Kira. Saya pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua ada 7 tepi. 7 garisan maksudnya 7 tepi. Jadi formula kita akan jadi apa? Jumlah darjah kita akan jadi formula dia 2 darab 7. 14. Macam tu je. Terarah ke tak terarah ke sama. Jadi sama. Untuk apa? Jumlah darjah keseluruhan. Sama. Formula ni yang pakai. Tak payah pergi kira satu-satu, tak payah. Kalau dia minta dengan darjah, lain. Okey? Tapi kalau dia minta nyatakan darjah dekat N. Saya padam sekejap. Kita ubah sikit. Kita ubah sikit. Okey. Contoh, dia nak apa? Cikgu, darjah dekat N saja. Soalan nak darjah dekat N saja. Kalau kamu nak dekat N tu, dia ada satu masuk, kemudian satu lagi, dua masuk. Kan? Kalau yang jenis graf yang terarah, ada anak panah ni sebenarnya, kan? Apa beza dia? Yang ini kita panggil dia degree untuk N masuk. N masuk apa? In. Kan? Degree untuk N in ada berapa? Ada 2. Total of degree untuk N in masuk. Saya tak tulis. Saya salah tulis. Kalau kertas 2 ni salah tulis. Jadi jumlah untuk degree in untuk vertices N is equal to 2. Nampak? Okay. Kalau dekat M, kan M tu banyak. Macam-macam ada dekat M tu. Dekat M macam mana? Kita tengok dekat M sekejap. Ini bukan soalan ni. Kalau soalan tanya lebih kurang macam tu. Dekat M tu kamu akan nampak ada masuk, ada keluar. M. Kemudian ada keluar. Kemudian keluar. Macam tu. Dekat sini untuk M dia ada total of degree in. Untuk M sama dengan masuk satu je. Nampak? Dan total of degree out keluar. Dalam bahasa bahasa Melayu pun dia pakai in out tau. Dia tak pakai dalam keluar masuk tau. Kamu tengok buku teks kamu, dia pakai in out. Okey. Out dia pakai apa? 1, 2, 3. Ada 3 orang out daripada M. Jadi total dia, total of D untuk M kan, adalah sama dengan 4. Itu maksud dia kat situ. Ini kalau untuk graf terarah. Jadi jumlah sama-sama jumlah. Jadi kalau diminta jumlah keseluruhan, sama, tak payahlah kita nak. Kalau jumlah semua, tak payah nak tengok in ke out ke, tak tengok. Ini kalau diminta seorang-seorang. Sebenarnya. Kan? Degree dia. Itu cerita untuk degree kalau graf ada anak panah. Anak panah maksudnya apa? Graf terarah. Graf terarah. Okey? Ini akan ke bawah. Pergi dekat seterusnya. Tengok soalan apa yang terlibat. Untuk kamu lah. Sini.
Linear. Okey, tak. Graf fungsi. Tengok, graf fungsi. Nombor 20, graf fungsi. Bab 1 lah. Graf kuadratik. Fungsi kuadratik. Graf fungsi kuadratik. Tingkatan 4. Okey. Tengok soalan dia. Nombor 20 kat situ. Okay, cerita nombor 20. Dia bagi satu graf. Sini. Okey. Kemudian. Okey, yang ni banyak cara boleh teka. Banyak cara boleh teka. Sebab dia suruh buat apa? Dia bagi persamaan. Dia tanya yang mana satu adalah fungsi untuk graf ni. Satu yang kita cam sekali, paling senang nak cam adalah shape. Bentuk graf kan. Bentuk graf maksudnya apa? Kalau bentuk dia masam, A dia adalah negatif. Kalau bentuk dia senyum, A dia adalah positif. Ini yang paling senang kita nak cam. Okey. Yang kedua adalah dia punya pintasan Y. Y-intercept. Pintasan Y. Kan? Pintasan Y dia. Iaitu kita panggil dia C. Simbol dia C. Yang ini pun senang kita nak cam. Contoh kat sini. Ini namanya pintasan Y. Dia bagi apa? 4. Kan? Bentuk dia apa? Masam. Jadi A dia adalah negatif. Jadi kalau kita tengok dekat apa pilihan jawapan tu. A dengan B dah salah dah. A dengan B dah salah sebab dia bagi A dia positif. Ini jawapan kita yang mana? Antara C dengan D. Kan? Bila kita tengok antara C dengan D, dia bagi Fx sama dengan negatif X kuasa 2 campur 3X campur 4 atau Fx sama dengan negatif X kuasa 2 tolak 3X campur 4. Jadi yang different kat sini tengah-tengah. Okay? Satu lagi cara. Macam mana kita nak bezakan dua-dua ni? Satu cara kita boleh faktor. Faktor boleh? Kita boleh faktor dapat ni. Bila kita faktor, kita akan dapat apa? X-intercept. Sorry. X-intercept. X-intercept. Ambil kalkulator faktor. Contoh. Kalkulator saya. Pandai-pandai dia tukar. Saya pakai handset je. Pakai ni kuadratik kan. Kuadratik. Dia nampak. Kau boleh faktor kan. Pakai ni. Negatif 1, A negatif 1, B 3, C 4. Jadi kita akan dapat jawapan kat situ. X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan negatif 1. Saya buat dua-dua dulu. Okay. Yang kedua pula dia bagi negatif 1, kemudian negatif 3, 4. Kita akan dapat jawapan X1 sama dengan 1, X2 sama dengan negatif 4. Jadi apa kesimpulan kita? Kita tengok. Kalau kita tengok gambar kita, dia siapa? Yang negatif kecil, yang positif besar. Yang ini kecil, ini besar sepatutnya. Jawapan kita ambil yang mana? Yang ini. Itu cara kita nak tengok. Okay, yang paling senang lah. Kalau kamu pakai kalkulator, faktor, tengok je. Dapat kita panggil apa? Dia punya apa? Punca. Root. Root tu kena ambil apa? Faktor dapat kat mana? Kalau yang ambil yang ni, negatif 4, 1. Sini 1, sini negatif 4. Tak logik. Okay? Itu soalan untuk contoh soalan yang kita jumpa kat sini. Topik apa? Kuadratik. Okay? Teruskan. Kita tengok sebelah. 21. Okay, kejap. Indeks, metrik. Nombor 28 kamu tak belajar lagi. Saya tak belajar lagi kan. Nombor 28 topik takhir. Saya pergi dekat set. Topik takhir kamu tak belajar lagi. Biasanya set dah. Okey, nombor 29 Saya cari yang form 4 je. Pusinglah, pusing. Jibat kertas. Jangan pening sudah. Okey.
Nombor 29 kat sini. Kita tengok soalan set dia bagi kat situ ada gambar, gitu ada kotak. Kemudian ada bulat tengah. Kemudian ada telur. Jadi P, sini Q dan sini adalah R. Okey. Dia tanya apa? Antara set yang berikut, yang manakah diwakili oleh kawasan blorek? Alamak, kawasan blorek di sini. Kamu tengok soalan kamu tu, sini. Sini kawasan blorek dia. Okey, dia bagi apa? A, P, intercept, Q, intercept, R. B kat situ adalah P, intercept, and Q prime, intercept dengan R. C, P, intercept, Q, intercept, R prime. D, P, intercept, Q prime, intercept, R prime. Okay. Walaupun soalan ni dia nak kawasan blorek, saya akan ceritakanlah macam mana kedudukan yang ini. Ini kat mana? Okay, ini kat mana kan? Macam mana nak buat benda ni? P, intercept, Q, intercept, R. Contoh saya buat kat sini gambar aja. Untuk A, yang sama, set, bulat, telur. Okay, ini P, ini Q, ini R. Tengok teknik dia simple je sebenarnya. First step kali kita hanya tanda tik aja, tik. Contoh saya akan baca pada kiri ke kanan. Tandakan P dulu. P saya akan tanda P, sini P. Ini P, ini P, ini P, ini P. Semua ni adalah dalam wilayah P. Kemudian dia kata apa? Intercept dengan Q. Okey, intercept dengan Q, ni Q. Dah dapat. Itu kawasan apa? P intercept dengan Q. Kemudian dia kata apa? Intercept lagi dengan R. Jadi kita tak boleh pakai dah. Yang first tu tak boleh pakai dah. Sebab bila kita dah gerak daripada 1 pergi nombor 2, yang nombor 3 dia hanya boleh pakai yang kedua saja untuk jadi yang ketiga. Jadi saya akan buat bulat. Jadi yang ni simbol dia ni, bila line kedua saya akan buat pangkah, line ketiga pangkah akan jadi bulat. Itu step dia, simple. Jawapan kita kat tepi ni. Lorek dia kat sini. Jadi untuk soalan ni salahlah A. Okey, saya buat sekali lagi. Buat sekali lagi Okey, buat. Bulat, telur. Jadi ada P, ada Q, ada R. Okey, jom kita try. Yang pertama kat situ P dulu, P. Jadi P sini, 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 sini untuk P. Kemudian dia kata apa? Bukan Q. Bukan Q maksudnya kita tutup Q. Tutup Q. Jadi kita boleh tambah. Luar ni boleh tanda, tak boleh. Dia kita boleh tambah dekat garisan yang dah ada je. Sebab kita nak keluar. Kalau sini maksudnya, mana boleh. Itu je. Kita tak wujud. Benda macam ni tak wujud. Ini tak ada, tak wujud. Kita ada ni, ni, ni saja. 3 benda. Ini maksudnya saya akan buat sini. Nak. Sini. Tak. Tarik. Nampak? Kemudian last kali dia kata apa? Intercept dengan R. Okey, yang mana antara dua-dua ni R? Yang ni. Yang ini betul lah. Ini tempat yang kita nak. Tempat yang kita nak lah kat situ. Jadi jawapan kita kat sini adalah B. Okey. Walaupun jawapan B tak apa, kita tengok apa jadi dengan C. C macam mana gambar C ni? C kat mana duduk? Try tengok. C bulat, telur. Okey. Jadi P, Q, R. Okay, kita try tengok. Untuk apa? C kan? P first. P. Yang second Q. Okay, and then bukan R. Bukan R maksudnya tutup R. Tutup R. Jawapan kita kat sini. Itu teknik dia lah. Kamu boleh buat lah. D pun boleh buat lah macam mana pun. Kan? Jadi kita 3 orang. Kalau 3 orang ada intercept macam ni lah cara dia. Antara cara yang mudah lah untuk buat.
Kan tak perlu nak senarai panjang, nomborkan semua tak payah. Macam ni tak cukup. Ini untuk soalan nombor 29. Answer yang kita dapat adalah B. Okay. Jom kita tengok next question. Nombor 30 kan. 30. Oh, okay. 30 pun set juga. Okay, cantik. Tengok Nombor 30 kat sini dia bagi apa? Okay. First kali dia bagi universal set, set semester. Set semester maksudnya apa yang kita ada semua. Dia punya gambar ada macam cacing kepanasan kan. Okay. Siapakah yang terlibat kat sini? Dia kata X adalah integer. And in between 11 and 25. Maksudnya dia yang terlibat 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Okay, ini saya guna teknik senarai. Teknik senarai memang susah nak salah. Tapi kalau banyak sangat janganlah pakai teknik senarai, jenuh kau senarai. Okey. Kemudian P pula. P, siapakah P? P dia kata ialah nombor dengan keadaan hasil tambah digit-digit. Sum of its digit is more than 5. Hasil tambah digit-digit maksudnya ni apa? 1 plus 1, 1 plus 2, 1 plus 3, 1 plus 4, 1 plus 5. Itu maksud hasil tambah digit. Dia nak yang mana? Lebih pada 5. Siapa? 1 campur 1, 2 tak boleh. 1 campur 2, 3 tak boleh. 1 campur 3, 4 tak boleh. 1 campur 4, 5 tak boleh lagi sebab dia kata more than 5. 5 tak boleh. 1 campur 5 boleh. 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 2, 0 tak boleh. 2 tambah 0 baru 2. 2 tambah 1 tak boleh, 3. 2 tambah 2, 4. 2 tambah 3, 5. 2, 4. 2, 4, 2, 5. Yang ni yang terlibat dengan P. Itu kita panggil dia hasil tambah digit. Okay. Q pula, dia minta apa? Kuasa 2 sempurna. Wow. Kuasa 2 sempurna macam ni. Perfect square numbers. Perfect square. Perfect square maksudnya kalau 1 square 1, 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16, 5 square 25 sampai 25 ya. Ini kita panggil this one. Ini kita panggil dia nombor kuasa 2 sempurna Melayu ya. In English kita panggil dia perfect square numbers. Apa maknanya? Siapa yang terlibat yang kita ada? Kita ada kat sini adalah 16 and 25. Dua tu je kita ada. Ni kita senarai. Okey, soalan dia nak apa? Hitung N. N maksudnya bilangan. Bilangan P prime union dengan Q. Okey, saya akan senarai. Siapakah P prime? P prime maksudnya bukan P. Bukan P. Bukan P maksudnya apa? 15 tak nak, buang. 16 tak nak, 17 pun tak nak, 18 pun tak nak, 19 pun tak nak, 24 pun tak nak, 25 pun tak nak. Macam tu. Itu maksudnya P prime. Siapakah dia? 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23. This is P prime. Okay. Q siapa? Ada 2 orang. 16 dengan 25. Masukkan. Okay. Kemudian cek. Kiri kanan. Ada tak yang sama? Tak ada. Kalau sama maksudnya kena buang seorang. Dia tak boleh repeat. Okay. Dia kata apa? Union. Cantumkan. Union cantumkan. Dan soalan nak apa? Bilangan. Ada berapa semua? Kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Jawapan kita adalah B. 10. Itu cara kira dia. Senarai satu-satu. Senarai dia jarang akan salah. Susah nak salah. Okey. Contoh soalan-soalan. Set kan. Kita tengok ini adalah apa ni. Ini adalah median. Median pun kamu belajar juga. Okey, boleh. Median sukatan serakan. Form 4 juga. Tapi ini soalan akibat. Nombor 31 ni soalan susah sebenarnya. Tengok. Kalau jumpa soalan macam ni, ini star. Ramai yang sangkut. Okey. Tengok saya tulis dulu. Score and frequency. Kekerapan samalah. Frekuensi dan kekerapan sama. Okey. 1, 2, 3, 4, 5 skor dia. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang ini bawah dia frekuensi dia 4, sini M, sini 7, sini 6, sini 3. Okey. Apa lagi dia bagi? Given the median score. Okay. Diberi skor median ialah 2. Median adalah 2, nampak? Bila median adalah 2, maksudnya median maksudnya apa? Tengah-tengah. Nampak? Tengah-tengah maksudnya bila kita draw satu line kat sini, tengah-tengah, pemenang ni kena berat sebelah sini. Pemenangnya kena 2. Tapi dia sama banyak lebih kurang, cuma penang sebelah sini dia lebih 1. Apa maksud saya kat sini? Dia kena lebih 1. Contoh dia macam ni. Kalau kita lawan lumba antara 2 dengan 3, 2 dengan 3, siapa nak jadi median? Okey, kiri kanan dia kena sama banyak. Tapi 2 kena lebih 1. Dia sama banyak tapi lebih 1 macam mana? Mula-mula kita buat kat sini contoh, kalau kat sini ada 10, sini kena ada 11. Baru 2 menang. Okey, kalau sama banyak, apa jadi? 2 dengan 3. Kalau sebelah kanan 10, sebelah sini pun 10. Kalau sini 10, sini 10, median dia bukan 2. Median dia adalah 2 plus 3 divide by 2. Dapat 2.5. Jangan silap. Kalau sama banyak. Kalau lebih dekat 3, seorang, jadi 3. Nampak? Itu kita panggil dia median. Macam mana kita nak cam untuk median. Okey? Contoh soalan ni. Soalan ni kita tengok. Jadi kita kena sepatutnya balance. Kanan dengan balance, sini kena balance, tapi ni kena plus 1. Yang ini kena plus 1 sebelah. Baru dapat kat 2. Okey. Jadi yang sebelah kanan kat sini adalah 16. Jadi sini mesti 17. Baru 2 menang. Itu cerita dia. Ni kena faham ni. Konsep ni. Okey. Letak dekat boundary dia. Kemudian lawan. Sama banyak. Kena sama banyak dulu. Kalau tak sama banyak maksudnya bukan median. Kemudian yang dapat siapa 2, dia kena menang 1. Itu je cukup. Okey. Jadi kat sini kesimpulan kita 4 plus M mesti equal to 17. Jadi kita akan dapat jawapan kita M equal to 17 minus 4. Dapat jawapan 13. Macam tu je sebenarnya cerita dia. Sebab tu soalan ni kebat. Kalau kamu tak pernah jumpa soalan ni, nak jawab susah, tak faham. Okey, kena hati-hati kat sini. Ini antara soalan bintang. Kalau jumpa soalan bintang, dia minimum je boleh. Maksimum tak boleh. Maksimum kau letaklah berapa pun. Letak je lebih pada 13. Letak je M ni lebih pada 13, sentiasa akan jadi median. Letak je berapa nombor, letak 1 juta pun tetap M median. Dia tak berubah. Minimum saja yang penting. Okey. Tengok question mana. Ni piktograf soalan open tengok. 32 ni piktograf. Min. Okey. Min sukatan serakan juga tingkatan 4. Sukatan serakan topik tingkatan 4. Okey. Tapi hari ni hitung min umur dalam tahun seorang remaja. Oh, ni form 5 punya. Ini form 5 punya, sorry.
Kan? Tapi tak apalah, setuju lebih kurang aja form 4 dengan form 5 sebab topik dia sama. Sukatan serakan satu, data tak terkumpul, data terkumpul. Tu je beza dia. Ni form 5 punya. Sepatutnya ni form 5 punya. Belajar dalam form 5 tapi dia lebih kurang yang form 4 punya. Cuma cerita dia pasal min saja. Okey? Cerita lebih kurang untuk umur. Age dia umur 12 hingga 13, kemudian 14 hingga 15, kemudian 16 hingga 17, yang ini 18 hingga 19. Dia bagi kekerapan longgokan, kumulatif frekuensi. Simbol dia adalah F besar. Frekuensi F kecil, kumulatif F besar. 4, 12, 19, 25. Okey. Bila dia bagi min, kita ada formula untuk min. Min, simbol dia dekat senarai formula dia bagi macam ni. X bar is min sama dengan jumlah fx divide by jumlah f. F ni adalah kekerapan. Yang ini apa? Kekerapan longgokan. Kumulatif frekuensi. Macam mana nak dapat? Simple saja. Nak dapat frekuensi, kita kena tolak. Kan? Contoh, kita akan ambil 4, ambil terus. Sebab tak ada orang nak tolak. Orang atas tak ada. Tak ada orang atas. Dia kena tolak selepas tolak sebelum. Nak dapat F ni, daripada ni kena tolak selepas tolak sebelum. Contoh kat sini kita ambil 4 tolak kosong. Tak ada orang sebab 4. Yang ini kena ambil 12 tolak 4. Sama dengan 8. Macam tu. Yang ini kena ambil 19 tolak 12. 7. Sebab yang ini kena ambil 25 tolak dengan 19. 6. Okey? Jumlah dia bila kamu campur, total dia kena dapat 25 balik. Ni dengan ni sama. Sum dia kena sama. Itu teknik macam mana nak dapatkan frekuensi daripada kumulatif frekuensi. Yang ni form 4 dalam form 4 ada. Cuma beza dia untuk form 4 dengan form 5 dekat depan ni je. Ni je beza dia. Kan? Dan formula juga beza. Ini formula untuk data terkumpul untuk form 5. Untuk form 4, formula kamu dia akan bagi macam ni. Jumlah X per dengan N. Beza sikit je. Kenapa? Ni ada frekuensi. Kan? Yang ini tak ada frekuensi. Okey? Yang ini kita kena dapatkan apa? X. X adalah titik tengah. Kamu boleh ingat tak apa. Titik tengah. Titik tengah. Dia lebih kurang kan soalan dia. Jadi titik tengah macam mana kita ambil? Nak dapat titik tengah, kita kena ambil left plus dengan right divide by 2. Ni kiri, kanan bahagi 2. Kan? Itu formula. Satu lagi, kita boleh pakai agak-agak je. 12, 13. Siapa tengah-tengah? Kan? 12, 13. Siapa tengah-tengah? 12.5. Ni 14.5. Yang ini 16.5. Ni 18.5. Boleh agak-agak. Okey, macam mana nak kira min? Kita masukkan saja dalam formula kita. Dia akan jadi apa? Jumlah F darab dengan X. F darab dengan X. Jadi saya akan ambil min sama dengan 4 darab dengan 12.5 campur 8 darab dengan 14.5 campur 7 darab dengan 16.5 campur 6 darab dengan 18.5 divide by total. Total frekuensi 25. Dapat jawapan. Okay. Untuk form 4 biasanya soalan ni yang lebih kurang macam ni. Cuma kamu dia tak bagi macam ni lah. Daripada mana ke mana. Mana tak ada. Frekuensi ada. Yang ni tak ada. Kamu tak payah cari titik tengah. Okay. Dia akan bagi benda. Umur dia bagi tepat-tepat. 12, 13, 14. Form 4. Tapi jalan kerja lain semua sama. Semua sama. Okay. Ambil kalkulator. Kira. 4 darab dengan 12.5 campur dengan 8
darab dengan 14.5 campur dengan 7 darab dengan 16.5 campur dengan 6 darab dengan 18.5. Kita akan dapat jawapan dia, kemudian bahagi dengan 25. 15.7. Dapat 15.7. Itu answer kita. Okey, itu lebih kurang lah. 3. Ini banyak jugalah untuk kertas 1 kamu kan. Cuma saya tak sentuh ya form 1, form 2, form 3 ni. Form 1, form 3 pun nantilah kita akan sentuh juga untuk kamu sebab apa? Exam final kamu nanti dia akan masuk sekali form 1, form 2, form 3 sampai form 4. Tu kena jaga kan. Okey. Jadi SPM ni dia beza tau dengan yang exam sebelum ni. Kalau kamu exam tak sebelum ni? Kalau saya tak ingat exam ke tak, PT3 tak exam ke? Okey. Okey. Dia beza sikit. Okey. Ini contoh soalan Jadi insya-Allah untuk hari ni sampai sini dulu. Sampai sini dulu. Stop Okey. Sampai sini dulu untuk hari ni. Yang penting saya ada revise sikit-sikit lah. Jadi minggu depan kita akan sambung balik pelajaran kita terus pada topik yang seterusnya, kebarangkalian. Kita masih duduk dekat dah kebarangkalian. Kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Baik. Adnan? Adnan ni?